Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, dan kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang meminta izin sewaktu memberi salam. Maka pada bab yang ke-17 Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu manit tala'a, barang siapa yang melihat fi dari qaumin, ke dalam rumah seseorang, bi ghairi iznihim, tanpa izin mereka. Apakah hukum melihat ke dalam rumah orang tanpa izin? Pada waktu itu mengintai-ngintai dan sebagainya. Maka Nabi SAW tak suka. Nabi SAW tidak suka perbuatan seperti itu. Riwayat 2708, baca sanadnya terus. Maka Nabi SAW pada satu hari berada pada rumah baginda. Fattala'a alaihi rajul, maka ada seorang lelaki telah mengintai masuk, melihat masuk ke dalam rumah Nabi. Fa'ahwa, maka Nabi SAW telah menghadapankan diri baginda ilaihi, kepadanya. Apakah maksud ahwa? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, ay maddaha ahwa ilaihi biyadih. Nabi menghadapankan tangan baginda kepada orang tersebut bimishkos, dengan hujung anak panah. Mishkos bermaksud hujung anak panah. Fata'akhara rajul, maka bila lelaki ini nampak Nabi kedepankan hujung anak panah kepada dia, maka lelaki ini pun mundur ke belakang. Riwayat 2709 terus. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki ittala'a, telah mengintai masuk, menjenguk masuk pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min juhrin, daripada satu lubang yang terdapat pada rumah Nabi. Maka rumah Nabi ada lubang, dia pergi intai dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi, dan pada waktu itu bersama dengan Nabi, midratun, ada satu sikat, yahukku biha ra'sah, yang Nabi menyikat dengannya kepala Nabi. Maka sabda Nabi SAW bila dapat tahu lelaki ini mengintai masuk ke dalam rumah Nabi, sabda Nabi, lau alimtu, kalaulah aku tahu, annaka tanzuru, bahawa engkau sedang mengintai masuk, melihat masuk tanpa minta izin, la ta'antu biha, nescaya akan aku cucuk dengan sikat ini mata kamu. Nabi cucuk mata dia dengan sikat ini. Innama ju'ilal istizan, maka Nabi terangkan, sesungguhnya disunnahkan, ditetapkan untuk meminta izin min ajlil basar, kerana nak menjaga mata. Kenapa kita minta izin bila pergi rumah orang, bagi salam ataupun pada waktu itu minta izin? Tujuan dia adalah untuk menjaga mata daripada melihat masuk ke dalam rumah orang. Bab yang ke-18 berkenaan tentang mana sunnah, minta izin dulu ke bagi salam dulu. Maka sunnah adalah bagi salam dulu, baru minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh ke saya masuk? Maka itu sunnahnya. Riwayat 2710 terus. Maka seorang sahabat yang baru masuk Islam, nama dia Safwan bin Umayyah. Nama dia Safwan bin Umayyah. Maka seorang sahabat bernama Safwan bin Umayyah telah menghantar Kaladah bin Hanbal. Yang pergi jumpa Nabi ni namanya Kaladah bin Hanbal. Ba'athahu, maka Safwan bin Umayyah telah menghantar Kaladah bin Hanbal untuk membawa jumpa Nabi bila banin, dengan susu.
walibain dan kolostrum. Kolostrum ni apa? Kolostrum ni adalah susu yang banyak khasiat dia. Susu ketika mana ada binatang yang baru melahirkan anak. Bila ada binatang yang baru melahirkan anak, maka pada waktu itu susu tersebut dipanggil kolostrum. C-O-L-O-S-T-R-U-M. Lihat kepada Sahara, wa huwa awwalu ma yuhlabu indal wiladah. Susu yang mula-mula ada untuk diberikan kepada kelahiran yang baru daripada binatang tersebut. Dan selalunya susu tersebut banyak khasiat berbanding dengan susu biasa. Maka dia telah dihantar untuk membawa susu, kemudian susu kolostrum, wadarabis dan juga timun-timun kecil untuk diserahkan kepada Nabi. Wan Nabi SAW bi'a'lal wadi, dan pada waktu itu Nabi berada di bahagian atas lembah, di tempat yang tinggi. Maka berkata Qaladah bin Hanbal, maka aku telah masuk bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan aku tidak minta izin, walam usallim, tak bagi salam dulu. Maka Nabi SAW bersabda, irjih, keluar balik, patah balik. Fakul, kemudian ucapkanlah, Assalamualaikum a'adkhul, Assalamualaikum, adakah saya boleh masuk? Wadhalika, dan itu adalah setelah masuknya Islam Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Berkata Ammar, terus akhbarani, terus 2711, terus maka daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kisah ini menceritakan Nabi tak suka kalaulah Nabi tanya siapa kat luar tu, maka orang tu jawab saya, aku. Nabi tak suka. Sebab Nabi tanya, sebab Nabi tak tahu. Maka bila jawab saya tanpa sebut nama, aku tanpa sebut nama, maka apa faedah daripada jawapan tersebut? Maka daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku telah meminta izin kepada Nabi SAW. Dia minta izin untuk bertemu Nabi fi dainin, berkenaan tentang hutang yang ayah dia kena bayar, tapi ayah dia telah meninggal dunia. Maka bila diminta izin untuk jumpa Nabi, Nabi tanya, man hadha, siapa tu? Maka Jabir pergi jawab, ana, saya. Maka Nabi SAW pada waktu tu menjawab, ana, saya, aku. Ka'annahu, seolah-olah Nabi tidak suka jawapan seperti itu. Kenapa tak suka? Sebab tak ada faedah, Nabi tak kenal. Lalu kalaulah dijawab saya, maka tidak mendatangkan sebarang faedah. Maka boleh lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, inkarun alaih, menunjukkan Nabi tidak suka. Lihat kepada bawah dia, qaulun Nawawi, wa innama kariha, dan sesungguhnya Nabi tak suka orang yang bila ditanya dijawab saya, aku, li'annahu lam yahsul biqauli ana faidah, kerana bila disebut ana ataupun saya, maka pada waktu itu tidak ada faedah, kerana tidak hilang pada waktu itu keraguan. Ini siapa nama dia? Bal yambari, bahkan selayaknya pada waktu itu menjawab saya Umar, saya Umar Aziz dan sebagainya, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Riwayat yang ke-19, larangan untuk seseorang itu balik berjumpa isterinya pada waktu malam. Turuk maksudnya pulang ke rumah pada waktu malam. Zaman kita tak ada masalah. Zaman kita boleh call, kita boleh maklumkan nak pulang. Itu yang sebaiknya, supaya isteri di rumah dia boleh kemas, dia boleh bersiap dan sebagainya. Maka zaman dulu tidak ada peralatan seperti call, handphone dan sebagainya. Maka Nabi larang pada sahabat untuk ketika mana balik daripada bermusafir, untuk pulang pada waktu malam kepada keluarga mereka. Babun fi karahiyah, larangan turuk untuk pulang pada waktu malam seseorang berjumpa dengan keluarganya. Lihat kepada Sahara baris yang ketiga daripada bawah, apakah at-turuk? Al-ityanu bil lail, pulang pada waktu malam ke rumah. 2712. Terus
Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum, telah melarang mereka, an yatruku, daripada pulang pada waktu malam, an-nisa, kepada isteri-isteri mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat berikutnya menerangkan ada sahabat pada waktu tu Nabi dah larang tapi mereka tetap buat. Maka Allah tunjukkan kepada mereka sesuatu yang mereka tak suka untuk nampak yang berlaku dalam rumah tangga mereka. 2713. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum, telah melarang mereka, ayatruku, daripada pulang daripada permusafiran jauh untuk berjumpa isteri pada waktu malam. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, fataraka rajulan, ada dua orang lelaki pada waktu tu dia tak nak dengar, dia tetap balik pada waktu malam setelah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Fawajada, maka mereka telah, fawajada kullu wahid, maka setiap daripada mereka telah mendapati bahawa isterinya telah bersama dengan lelaki lain. Al-a'yadu billah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Bab yang ke-20 berkenaan tentang tadribul kitab. Terjemahan biasa tadrib. Tadrib ini datangnya daripada at-turab. At-turab maksudnya tanah. Maka tadrib bermaksud meletakkan tanah pada kertas ataupun pada sesuatu yang kita telah tulis. Letakkan tanah, letakkan pasir. Maka para ulama berbeza pendapat kenapa nak letak tanah ataupun pasir pada sesuatu yang kita telah tulis. Maka antara jawapan adalah kerana supaya dapat mengeringkan dakwat. Supaya dapat mengeringkan dakwat. Dan ada juga yang menafsirkan tatrib sebagai tawaduk, rendah diri. Ada juga menafsir dengan pelbagai tafsir. Itu kita boleh nampak pada baris yang kedua daripada bawah. Pada waktu tu ada banyak pandangan di situ. Cumanya yang kita ambil adalah baris yang terakhir, wa yumkin, dan kemungkinan tujuan daripada Nabi suruh letak pasir dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh letak tanah pada tulisan zaman dulu adalah tajfifu ballah al-madad, nak mengeringkan dakwat, dan pada waktu itu nak menjaga tulisan supaya tak rosak tulisan. Maka daripada sini kita belajar sunnah untuk kita memastikan tulisan yang kita tulis kering terlebih dahulu supaya tidak merosakkan tulisan yang boleh membawa kepada salah faham ataupun makna yang tak betul dan sebagainya. Riwayat 2714. Terus daripada sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Idza katabta, apabila salah seorang daripada kamu telah selesai menulis kitaban, mana-mana tulisan, falyutarribu, maka hendaklah dia meletakkan tanah ataupun pasir ke atasnya, dalam kurungan bertujuan untuk mengeringkannya. Fa innahu, kerana sesungguhnya perbuatan itu, anjah, adalah lebih tepat, lil hajah, untuk memenuhi keperluan." Supaya dakwat tadi tidak merosakkan tulisan yang lain, kertas tersebut dan sebagainya. Baca hadza hadisun. Maka dikongsikan tentang sanad yang kita baca tadi. Bab yang ke-21, riwayat 2715, berkenaan tentang sunnah ketika mana menulis, maka meletakkan pen pada telinga. Satu tujuan dia untuk memudahkan. Sebab itu kita nampak orang-orang dulu bila mereka tulis, mereka letakkan pen pada telinga. Sebab Nabi SAW ada menyuruh, mencadangkan untuk melakukan begitu, supaya mudah untuk menulis. Dan kemudian pada waktu itu ianya dapat mengingatkan kepada kita apa yang kita nak tulis. Ini adalah saranan daripada Nabi. Sebab itu orang dulu mereka buat macam tu, meletakkan pen pada telinga. 2715, teruskan.
Daripada sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah, aku telah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan Nabi ada seorang penulis. Fasami'tuhu, maka aku mendengar Nabi bersabda, dha'il qalama, letakkanlah pen, ala udhunika, pada telinga kamu. Fa innahu, kerana perbuatan tersebut, azkar, lebih menyenangkan lebih menyenangkan untuk mengingati, lil mumli, bagi penulis. Baca hadza hadisun, namun sanad ini adalah dhaif kata para ulama, kerana Muhammad bin Zazan dan Amr bin Abdul Rahman, kedua ini periwayatan mereka didhaifkan. Bab yang ke-22 tentang belajar bahasa Suryani. Bagus kita mengetahui banyak bahasa, dan Nabi pernah suruh Zaid bin Thabit untuk belajar dua bahasa, antaranya adalah Suryani. Terus 2716, ini adalah antara bahasa Yahudi. Terus daripada sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, amarani Rasulullah, Nabi SAW telah memerintahkan aku, an ata'allama, untuk aku belajar untuk baginda, kalimatin, beberapa perkataan daripada penulisan Yahudi. Sebab kadang-kadang orang Yahudi, mereka bagi surat kepada Nabi, utus surat kepada Nabi, sebelum itu Nabi gunakan khidmat orang Yahudi untuk terjemahkan. Waqal, dan Nabi bersabda, sesungguhnya aku demi Allah, ma'amana, tidak mempercayai orang-orang Yahudi untuk menulis surat bagi pihakku. Qal, berkata Zaid bin Thabit, fama marra, maka tidaklah berlalu padaku setengah bulan kecuali aku telah selesai belajar bahasa Suryani. Falamma ta'allamtuhu, maka apabila aku telah selesai belajar bahasa Suryani, maka kana idza kataba ila yahuda, apabila Nabi nak tulis surat kepada orang Yahudi, maka aku yang menulis kepada mereka. Wa idza katabu, dan apabila mereka menjawab dan menulis surat kepada Nabi, qara'tu lahu, aku yang membacakan kepada Nabi penulisan mereka. Baca hadza hadisun. Maka dahsyat Zaid bin Thabit, dia hanya belajar setengah bulan bahasa Suryani. Kita yang kadang-kala belajar bahasa Inggeris ke Arab ke apa ke dah bertahun-tahun, masih lagi pada waktu itu tidak fasih, tidak lancar dan sebagainya. Riwayatnya bab yang ke-23 berkenaan tentang pada waktu itu menulis surat kepada orang yang bukan Islam. Adakah boleh? Jawapan dia boleh. 2717. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW telah menulis surat qabla mauti, sebelum kewafatan baginda, kepada Raja Farsi Kisra, Kaisar, kepada Raja Rom, wa ila Najashi, kepada Raja yang memerintah Habsyah, wa ila, dan juga kepada setiap Jabbarin, pemimpin sombong, yad'uhum, ataupun Jabbar bukan pemimpin sombong, Jabbar kepada pemimpin berkuasa pada zaman tersebut. Apa yang Nabi tulis kepada mereka? Mengajak mereka kepada Allah. Dan tidaklah Najashi yang Nabi tulis surat ini adalah Najashi yang Nabi solatkan jenazahnya. Ini adalah Najashi yang berbeza. Semua Raja Habsyah, mereka dipanggil Najashi pada zaman tersebut. Seperti mana pemerintahan Mesir dulu, semua raja mereka dipanggil Fir'aun. Maka sebenarnya Fir'aun itu banyak. Bab yang ke-24 berkenaan tentang apa surat yang Nabi pernah tulis kepada orang musyrikin. Apakah surat yang Nabi pernah tulis kepada orang musyrikin, orang yang bukan Islam? Apakah isi kandungan surat Nabi? Sangat simple namun sangat mendalam. Sebab Nabi memang orang yang suka pendek, dan pada waktu itu isinya mendalam. Nabi seorang yang jami', perkataan pendek tetapi makna yang mendalam. 2718. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mengkhabarkan bahawa Abu Sufyan bin Harb
pada waktu ni beliau belum masuk Islam, telah mengkhabarkan kepadanya sewaktu Herakl maksudnya Hercules, pemerintah Rom, ketika mana Herakl arsala ilaihi, telah mengutuskan utusan untuk memanggilnya, fi nafarin, bersama dengan satu kelompok daripada kalangan peniaga Quraisy, wa kanu tujaran, dan adalah mereka pada waktu itu peniaga, bisyam, yang sedang berada di Syam. Fa'atauhu, maka mereka telah mendatangi Hercules, fadzakaral hadis, dan telah menceritakan hadis yang panjang lebar. Kemudian Hercules ataupun Herakl telah meminta sebuah surat yang ditulis oleh Nabi SAW, lalu dibacakan kepada beliau. Maka adalah surat Nabi berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Min Muhammad, daripada Muhammad, Abdillah, hamba Allah, wa rasulih, dan utusannya, ila, kepada Herakl, kepada Hercules yang merupakan pemerintah Rom. Assalamu, salam kesejahteraan ke atas, manittaba'al huda, orang yang mengikuti petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk, untuk mereka adalah salam dan kesejahteraan. Amma ba'd. Ini antara isi kandungan surat Nabi SAW. Dan Abu Sufyan namanya adalah Sahar bin Harb. Bab yang ke-25 berkenaan tentang sunnah untuk meletakkan cop rasmi ketika mana menulis surat. Maka Nabi ada mohon, Nabi ada cop rasmi ketika mana menulis surat. Riwayat yang ke 2719 berkenaan tentang khatmil kitab, meletakkan mohon, ataupun bahasa mudah kita, meletakkan cop rasmi ketika mana menulis surat. Terus wabi'la qala haddatsana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika mana Nabi SAW ingin untuk menulis surat ilal ajam, kepada orang bukan Arab. Maka orang bukan Arab pada zaman Nabi ini, ada sahabat maklumkan kepada Nabi. Apa mereka kata? Innal ajama, sesungguhnya orang yang bukan Arab, wahai Rasulullah, la yakbaluna, mereka tidak akan menerima illa kitaban, kecuali surat yang pada waktu itu mempunyai mohon dan cop rasmi. Mereka tak terima surat kecuali mesti ada mohon dan cop rasmi. Maka zaman dulu bagaimanakah mohon dan cop rasmi mereka? Adalah dengan menggunakan cincin. Maka cincin pada waktu itu dicopkan pada surat sebagai mohon yang rasmi, cop yang rasmi. Fastana'a khatama, maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk membuat sebuah cincin. Faka'anni, maka berkata perawi, aku dapat melihat kepada putihnya tapak tangan baginda Nabi SAW. Bab yang ke-26 berkenaan tentang bagaimanakah cara untuk memberi salam. Terus maka daripada Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqbaltu ana wa sahibani li, aku telah datang bersama dengan dua orang sahabat kami, menjadikan mereka bertiga. Qad dhahabat asma'una, kami dah tak boleh mendengar. Dhahabat pada waktu itu maksudnya telah hilang pendengaran kami. Wa absaruna, dan penglihatan kami. Bagaimanakah maksudnya hilang? Bukan menjadi buta dan tuli, tidak. Pada waktu itu minal jahat, kerana tersangat lapar. Maka mereka bertiga pada waktu itu tersangat lapar, sampai dah tak boleh dengar apa-apa, dah tak boleh nampak apa-apa. Faja'alna, maka kami mula na'ridu, meletakkan diri kami. Na'ridu ni maksudnya menawarkan. Mereka meletakkan diri mereka di hadapan para sahabat untuk menarik perhatian, supaya para sahabat nampak, Miqdad, lama tak jumpa, jomlah datang rumah balik makan. Itu tujuan mereka. Maka mereka meletakkan diri mereka di hadapan para sahabat Nabi SAW, supaya para sahabat ajak mereka balik ke rumah dan jamu mereka makan. Sebab mereka segan nak minta, para sahabat mereka segan nak minta. Falaisa ahadun, maka tidak ada seorang pun yang pada waktu itu menjemput kami ataupun menerima kami, terjemahannya.
Fa'ataina Nabi, maka kami telah datang berjumpa dengan Nabi. Fa'ata bina ahlah, maka Nabi telah membawa kami ke rumah keluarga baginda. Fa'idha, maka pada waktu itu ada 3 ekor kambing. Maka Nabi SAW bersabda, ihtalibu, perahlah kamu akan susu daripada kambing ini. Wa kunna nahtalibu, maka pada waktu itu kata Miqdad dan juga teman-teman dia, kami pun mula memerah susu. Fayashrab, maka telah minum setiap daripada kami akan bahagiannya. Wa narfa, dan kami telah serahkan kepada Nabi SAW bahagian baginda. Fayaji'u Rasulullah, maka Nabi SAW hanya pulang pada waktu malam. Fayusallimu, dan sibuknya Nabi SAW, dan Nabi telah memberi salam tasliman, satu salam, la yushiku la yuqidhu, yang tidak mengejutkan orang yang sedang tidur, wa yusmi'ul yaqdhan, dan menjadikan orang yang masih belum tidur mendengar. Maka ini sunnah. Apakah sunnah memberi salam? Tidak terlalu kuat sampai mengejutkan orang tidur. Assalamualaikum, tak. Dan juga tidak terlalu lemah sehingga orang tak dengar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak, tidak terlalu kuat dan tak terlalu lemah. Itu cara memberi salam. Tidak terlalu kuat hingga mengejutkan orang yang tidur, dan tidak terlalu lemah menjadikan orang tidak dengar. Kemudian baginda datang ke masjid dan menunaikan solat. Kemudian dibawakan minuman Nabi kepada baginda, fayashrabah, maka Nabi telah meminumnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-27 berkenaan tentang makruh memberi salam kepada orang yang sedang buang air. Orang tu dalam bilik air, sedang buang air, makruh untuk memberi salam kepada mereka. Riwayat 2721. Maka sebab itu orang yang dalam bilik air tak sunnah untuk bagi salam. Walaupun pada waktu tu dia bukan buang air, dia sedang mandi, tak sunnah memberi salam kepada orang yang dalam bilik air. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah memberi salam kepada Nabi, wa huwa yabul, dan pada waktu itu baginda sedang buang air kecil. Falam yarudda alaih, maka Nabi tak jawab salam dia. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, berkata para ulama, i'lam annahu yukrahus salam, makruh untuk memberi salam kepada orang yang sedang solat, wal qari, orang yang sedang baca Al-Quran, wal jalis lil qada, kepada para qadi yang sedang membuat keputusan untuk kes sesuatu kes. Maka ini adalah semua orang yang tidak disunnahkan untuk memberi salam kepada mereka. Dan kalaulah diberi salam dan mereka tak jawab, maka itulah yang sepatutnya. Wabillahi qala hadatsana. Terus bab yang ke-28, teruskan. Maka bab yang ke-28 berkenaan tentang larangan daripada mengucapkan alaikas salam mubtadi'an pada permulaan salam. Kalaulah tengah-tengah salam, jawab salam tak ada masalah. Contoh ada orang kata Assalamualaikum, sepatutnya kita jawab Waalaikumsalam, ada waw. Tapi kita tak baca waw, kita kata Alaikumussalam ataupun alaikas salam. Waktu menjawab tak ada masalah. Waktu nak bagi salam pada permulaan, maka Nabi larang daripada mengucapkan alaikas salam. Kena sebut assalamu alaika ataupun assalamualaikum. Terus, maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi, beliau berkata, talabtun Nabi, aku telah mencari Nabi SAW, maka aku tidak mampu untuk berjumpa dengan, falam aqdir alaih, maka tak jumpa baginda. Fajalastu, maka aku pun mula duduk, kata perawi ini. Fa'idha nafarun, maka tiba-tiba ada sekelompok daripada mereka, wala a'rifu, yang aku tidak kenal, wa huwa yuslih. Fa'idha, maka tiba-tiba nafarun, ada sekelompok orang, huwa, Nabi SAW, fihim, bersama dengan mereka. Namun pada waktu itu beliau tidak kenal Nabi SAW. Wa huwa yuslih, dan Nabi sedang mendamaikan di antara manusia pada satu-satu urusan. Falamma faragha, bila Nabi SAW telah selesai, maka Nabi falamma faragha, bila telah selesai, qama ma'ahu ba'duhum, maka Nabi telah bangkit dan beberapa orang pun telah bangkit bersama dengan Nabi.
Maka mereka berkata, "Oh ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Falamma ra'aitu, maka berkata sahabat ini, bila aku dah mula nampak mana satu Nabi, sebelum tu dia tidak tahu, maka dia pun jumpa dengan Nabi dan bagi salam, "Alaikassalam ya Rasulullah." Maka Nabi dia bagi sampai 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna alaikassalam, sesungguhnya ucapan alaikassalam, tahiyyatul mayyit, adalah ucapan salam kepada orang yang mati." Summa akbala alayya, kemudian Nabi berpaling kepada sahabat ini, dan pada waktu itu Nabi ajar mereka dengan sabda baginda, "Idza laqiya rajul", apabila seseorang itu bertemu dengan saudara Islamnya yang lain, maka hendaklah dia bercakap, "Assalamu alaikum", "Assalamu alaika", bukannya pada waktu itu "Alaikassalam" dan sebagainya. Allahumma salli. Maka sabda Nabi, bila seseorang tu bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", thumma radda, kemudian pada waktu itu dia memberikan jawapan, "Wa alaika warahmatullahi, wa alaika warahmatullahi". Nabi kata itulah cara memberi salam. Jelas ke jelas? Terus waqad rawah, riwayat yang lebih kurang sama. Dan Abu Tamimah nama penuhnya adalah Zarif bin Mujalid. Riwayat 2723. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah datang berjumpa dengan Nabi SAW, maka aku pun berkata, 'Alaikassalam'." Sepatutnya "Assalamu alaika" ataupun "Alaikum". Dia terbalik, dia sebut "Alaikassalam". Maka Nabi SAW bersabda, "La takul", jangan kamu cakap "Alaikassalam", tapi sebaliknya hendaklah kamu berkata pada waktu itu "Assalamu alaika". Wa dzakara qissatan, dan ada kisah di dalam hadis ini sebenarnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-2724. Terus maka Nabi SAW kata Anas bin Malik, apabila baginda memberi salam, baginda akan beri salam 3 kali. Dan itulah maksimum Nabi bagi salam. Jika tak dapat izin, Nabi pulang dan balik. Wa idza takallama, dan kebiasaan Nabi bila bercakap, Nabi akan ulang balik sebanyak 3 kali. Itu sunnah Nabi. Bila Nabi bercakap pun lagi-lagi benda yang penting, Nabi SAW akan ulang sampai 3 kali. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih. Bab yang ke-29, teruskan. Maka daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ketika sedang duduk di dalam masjid, wan nasu ma'ahu, dan ada para sahabat bersama dengan baginda. Id akbala, tiba-tiba datang 3 orang lelaki, dan pada waktu itu fa akbala thnan, daripada 3 ini 2 orang pada waktu itu duduk dalam majlis Nabi SAW, sementara orang yang ketiga pada waktu itu beliau telah fa'adbara zahiban, beliau telah pergi dan telah meninggalkan majlis. Falamma qara, bila Nabi SAW selesai, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum, mahukah aku habarkan kepada kamu tentang sikap 3 orang tadi?" Adapun salah seorang daripada mereka, fa'awa ilallah, maka dia telah berlindung kepada Allah, dengan dia pada waktu itu maju ke depan. Fajalasa khalfahum, maka dia pun telah duduk. Fa'awa ilallah, dia telah berlindung kepada Allah dengan rahmat dan mengharapkan perhatian Allah, maka Allah telah memberi perlindungan kepadanya. Adapun sahabat yang kedua, sabda Nabi, fastahya, maka dia malu, sebab itu dia duduk di belakang, maka Allah pun malu daripadanya. Adapun orang yang ketiga, dia langsung tak ambil peduli, dia berpaling, maka sabda Nabi, Allah pun berpaling daripadanya. Hadza hadithun hasanun sahih. Dan Abu Waqid Al-Laythi, nama penuh beliau adalah Harith bin Auf radhiyallahu anhum, dan Abu Murrah adalah merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Ummu Hani binti Abi Talib, dan nama Abu Murrah adalah Yazid, dan dikenali juga dengan panggilan Maula Aqil bin Abi Talib. 2726. Teruskan. Jelas ke jelas? Terus
Maka sunnah kalaulah kita sampai pada sesuatu majlis, maka sunnah untuk duduk dekat mana? Maka duduklah dekat mana berakhirnya manusia berkumpul. Duduk daripada situ. Itu adalah sunnah. Daripada nak melangkah tengkuk dan bahu orang ramai untuk pada waktu itu masuk ke depan dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada Jabir bin Samurah, kami telah datang berjumpa dengan Nabi, maka salah seorang daripada kami telah duduk di mana berakhirnya majlis. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah daripada Simak. Bab yang ke-30 berkenaan tentang melepak di tepi jalan. Al-jalis, orang yang duduk melepak di tepi jalan. Maka Nabi pesan mereka bukan sekadar duduk lepak, tapi buatlah benda-benda yang bermanfaat. 2727. Terus daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, wa lam yasma'hu minhu, dan Abu Ishaq tidak mengambil hadis terus daripada Bara'. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati binasin dengan sekelompok orang daripada kalangan Ansar, wa huwa julusun, dan mereka pada waktu itu sedang duduk-duduk di tepi jalan. Orang Arab mereka biasa daripada zaman tersebut untuk berehat lepak di tepi jalan. Maka Nabi bersabda, innakum, sesungguhnya kamu, la budda, tidak mesti melakukan pada waktu in kuntum, jika kamu tidak mesti duduk di tepi jalan. Faruddus salam, maka kalau ada orang bagi salam, jawab. Itu adalah tujuan dia. Wa a'inul mazlum, bila ada orang kena zalimi, pada waktu itu bantu mereka. Lagi-lagi daripada sudut berkenaan tentang harta, kewangan dan sebagainya, bantulah orang yang teraniaya. Wahdus sabil, dan pada waktu itu ajaklah orang lain kepada jalan yang lurus. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abu Syurih Al-Khuzai, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-31 berkenaan tentang sunnah untuk berjabat tangan. Sunnah untuk berjabat tangan ketika mana bersalam. 2728, teruskan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah berkata seorang lelaki, wahai utusan Allah, ada seorang lelaki daripada kalangan kami yang bertemu dengan saudaranya, au sadiqahu, ataupun temannya, ayan hani, adakah dia perlu tunduk ketika mana nak bagi salam? Nabi jawablah, tak perlu. Tak perlu tunduk untuk bagi salam. Kemudian lelaki ni bertanya lagi, adakah perlu untuk dia yaltazim, untuk memeluk dan juga pada waktu itu mencium mereka, asalkan pada waktu itu sama jantina dan sebagainya. Adakah kalau jumpa orang maka kena peluk dan pada waktu itu kena cium pipi, kepala dan sebagainya? Maka Nabi jawab, la, tidak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata perawi bertanya lagi kepada Nabi, faqal fayakhudhu biyadihi, adakah sunnah untuk ketika mana memberi salam pada waktu itu memegang tangannya, wa yusafihu, dan bersalaman dengan dia? Barulah Nabi SAW menjawab ya. Maka sunnah pada ketika mana berbuka untuk pada waktu itu untuk ketika mana memberi salam, sunnah ketika mana memberi salam untuk bukan sekadar lafaz tetapi berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kesempurnaan memberi salam adalah dengan berjabat tangan. Riwayat 2729. Terus maka Qatadah telah bertanya kepada Anas bin Malik, beliau berkata, adakah para sahabat Nabi akan bersalaman ketika mana memberi salam? Maka beliau menjawab, na'am, ya. 2730. Terus maka sabda Nabi, kesempurnaan memberi salam, al-akhdhu bil yad, adalah berjabat tangan. Al-akhdh maksudnya mengambil, memegang. Maka kesempurnaan bila kita nak bagi assalamualaikum, kesempurnaannya adalah bila berjabat tangan. Namun pada waktu tu kena jaga jantina. Maka lelaki hanya bersalam dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan, kecuali lah pada waktu itu jika ada hubungan mahram. Terus wa hadza hadisun
Maka sabda Nabi SAW, la samara, tidak digalakkan untuk bersembang pada waktu malam. As-samar maksudnya bersembang pada waktu malam. Illa limusallin, kecuali untuk orang yang menyebutkan diri dengan solat. Maka orang yang solat pada waktu itu untuk kebanyakan waktu malam, maka pada waktu itu dia boleh untuk bersembang, untuk menghilangkan mengantuk dan sebagainya. Yang kedua, dibolehkan untuk orang yang pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk orang yang bermusafir. Maka orang yang bermusafir tidak ada masalah untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersembang pada waktu malam. Adapun orang lain, maka Nabi tidak suka bersembang pada waktu malam kerana akan melambatkan bangun qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Maka di sini Nabi sebut la samara, tidak digalakkan untuk melakukan samar, bersembang pada waktu malam, kecuali untuk orang yang menyebutkan diri dengan solat ataupun musafir. Berkata Muhammad, wa innama yurwa, terus 1731. Daripada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, min tamami, daripada kesempurnaan ketika mana menzahir orang sakit. Apakah kesempurnaan dia? Yang pertama, ay yada'a ahadukum yadahu ala jabhati, meletakkan tangan pada dahi orang tersebut sambil membaca doa. Au qala, ataupun pada waktu itu meletakkan tangan pada tangan orang tersebut, maksudnya berjabat tangan. Fayas'aluhu, dan sunnah untuk bertanya kaifahu, bagaimanakah keadaan dia. Wa tamamu, dan kesempurnaan menjawab ataupun memberi salam adalah pada waktu itu bermusafahah, berjabat tangan. Hadza isnad, baca. Okey, sekejap. Saya nak berwuduk sekejap. Oh, saya nak. Okey, lagi sikit kita akan baca sampai 12.30 insya-Allah. Okey, riwayat 2732. Baca sanad dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sabda Nabi SAW, ma min muslimaini, tidaklah dua orang Islam, yaltaqiyan, ketika mana mereka bertemu,
fayatasafahan, lalu mereka berdua berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali diampunkan untuk mereka berdua, qabla an yatafarraqa, sebelum daripada mereka berpisah. Cuma ni tadi kita tak sempat baca pada Sahara muka surat sebelum ini. Maka adakah berjabat tangan dengan satu tangan ataupun dua tangan? Maka kebanyakan hadis menyebut satu tangan. Lihat kepada Arafah pada muka surat sebelum ini. Apakah maksud musafahah? Musafahah maksudnya pada waktu itu berjabat tangan. Ifdha'u safhatil yad bi safhatil yad. Lalu kebanyakan riwayat menyebut dengan satu tangan. Cuma pada waktu itu sempurna adalah dengan dua tangan. Pada baris yang kedua Arafah, wabil yadaini akmal, dengan dua tangan lebih sempurna. Dan apakah dalil berkenaan tentang berjabat tangan dengan dua tangan? Maka kata para ulama, wa akhadha sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu itu berjabat tangan dengan tangan Abdullah bin Mas'ud, dan Nabi pada waktu itu menggunakan dua tangan. Maka itu menjadi dalil. Baca riwayat yang seterusnya, wa hadza hadithun. Terus bab yang ke-32 berkenaan tentang al-mu'anaqah. Adakah boleh ketika mana kita bersalaman pada waktu itu kita mu'anaqah? Apakah maksud mu'anaqah? Berpeluk leher bertemu leher. Kita mu'anaqah, kita mendakap ataupun memeluk orang lain. Wal qublah, dan pada waktu itu mencium dahinya, mencium kepalanya. Adakah itu boleh? Ataupun pada waktu itu al-qublah bermaksud mencium tangan dia. Riwayat 2733. Maka daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, telah pulang daripada satu permusafiran, qadimah, telah pulang daripada satu permusafiran, orang yang Nabi sayang, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ke Madinah. Dan Nabi SAW pada waktu itu berada di rumahku, iaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atahu, maka Zaid bin Harithah telah datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Faqara'al bab, maka dia telah ketuk pintu. Faqama ilaihi, maka bila Nabi dengar itu adalah Zaid bin Harithah, maka Nabi terus bangun, meluru kepadanya, uryanan, dalam keadaan pada waktu itu tidak memakai baju, sebab pada waktu itu kain yang Nabi letakkan pada atas baginda terjatuh. Yajurru, dalam keadaan Nabi menarik thawbahu, bahagian atas pakaian baginda. Maka maksud uryanan adalah, lihat kepada Sahara, maka pada waktu itu adalah terbuka pakaian atas baginda. Saqata ridaahu min atiki, pakaian atas baginda terjatuh, terbuka, kerana segeranya Nabi nak berjumpa dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, demi Allah, aku tidak pernah melihat Nabi uryanan, tidak memakai baju pada bahagian atas, qablahu, sebelum itu dan sesudah itu. Maka bila Nabi jumpa dengan Zaid bin Harithah, fa'tanaqah, maka Nabi telah peluknya, wa qabbalah, dan pada waktu itu telah mencium kepalanya. Maka boleh pada waktu itu untuk mencium kepala, ataupun pada waktu itu mencium tangan ketika mana berjabat tangan dengan seseorang. Sebab itu lihat kepada Sahara baris yang keempat dalam kitab Ad-Dul Mukhtar, la ba'sa bi taqbil yadir rajul al-alim al-mutawarri ala sabili tabarruk. Tidak menjadi masalah untuk mencium tangan seorang yang berilmu dan sebagainya, kerana nak memuliakannya, menghormatinya. Riwayat yang ke-2734 berkenaan tentang mencium tangan dan kaki. Adakah boleh mencium kaki? Ini pernah berlaku kepada Nabi. Ada beberapa orang pernah cium kaki Nabi SAW. Adapun mencium tangan zaman kita biasa, kerana nak memuliakan, kerana faktor ilmu, usia dan sebagainya. Riwayat 2734. Terus maka daripada sahabat Nabi Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah berkata seorang Yahudi kepada temannya, izhab bina, jom kita
pergi berjumpa dengan Nabi ini, iaitu Nabi SAW. Mereka ajak untuk jumpa dengan Nabi SAW. Faqala sahibu, maka berkata temannya, la takul Nabi, jangan cakap Nabi. Innahu, kalaulah Muhammad mendengar kamu mengatakan dia Nabi, innahu law sami'aka, kalaulah Muhammad mendengar, kalaulah Muhammad tahu kamu mengatakan dia Nabi, kana lahu arba'atu a'yun, maka adalah pada waktu itu untuknya 4 mata. Apakah maksud 4 mata? Gariskan sahara baris yang kedua daripada bawah, kinayatun anis sururil mudha'af, gambaran tentang gembira yang sangat-sangat berkali ganda. Maka itu dipanggil 4 mata, arba'ayun. Kalaulah Muhammad dengar kamu mengaku dan kamu panggil dia Nabi, nescaya Muhammad sangat gembira. Maka mereka berdua telah datang jumpa dengan Nabi SAW, dan mereka bertanya kepada baginda tentang apakah maksud 9 keterangan, 9 ayat, 9 keterangan yang jelas. Maka Nabi bersabda kepada mereka, 9 itu adalah firman Allah, pesanan Allah, la tusyriku billah, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu, wala tasriku, jangan kamu mencuri, wala taznu, jangan berzina, wala taqtulun nafsal lati haramallah, jangan membunuh mana-mana nyawa yang Allah telah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan sebab yang dibenarkan, wala tamshu, dan jangan kamu berjalan, bibariin, pada waktu itu dalam keadaan berlepas diri daripada dosa, ila di sultan, kepada pemerintah, liyaqtuluh, untuk membunuh perintah. Apakah maksudnya? Jangan pada waktu itu memberontak. Maksud daripada berjalan berlepas diri untuk membunuh pemerintah adalah jangan memberontak. Maka sabda Nabi, jangan memberontak. Wala tasharu, jangan melakukan sihir. Wala ta'kulur riba, jangan mengambil riba. Wala takzifu musanah, jangan pernah menuduh mana-mana wanita yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Wala tuwallu, jangan lari. Wala tuwallu al-firar, jangan lari daripada medan peperangan sewaktu bertempur. Wa alaikum, dan khusus untuk kamu orang-orang Yahudi, alla ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas pada hari Sabtu. Sebab orang Yahudi, mereka dilarang daripada melakukan tugasan-tugasan bekerja, terutamanya pada hari Sabtu. Itu adalah hari ibadah mereka. Maka bila dua orang Yahudi ni dengar Nabi tahu apa yang mereka tanyakan, dan tak ada orang yang tahu kecuali orang tersebut Nabi, maka faqabbalu, mereka telah cium tangan Nabi dan kedua kaki Nabi. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan ada orang pernah cium kaki Nabi SAW. Cuma zaman kita tak biasa. Zaman kita cium tangan pada waktu itu biasa. Waqalu, dan mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Nabi. Maka Nabi bertanya balik, fama yamna'ukum, lalu apakah yang menghalang kamu daripada ikut aku kalaulah kamu benar-benar masuk Islam? Maka mereka pada waktu itu memberi alasan kepada Nabi, sesungguhnya Nabi Daud telah berdoa kepada Allah, alla yazala, bahawa hendaklah berterusan daripada zuriatnya adanya Nabi, dan kami risau kalaulah kami mengikut kamu secara terbuka, taqtulunal yahud, orang Yahudi akan bunuh kami. Orang Yahudi akan bunuh kami. Maka sebab itu kami tak boleh nak ikut kamu wahai Muhammad secara terbuka, namun kami beriman kepada kamu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Yazid bin Aswad, Abdullah bin Umar, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Bab yang ke-34 berkenaan tentang ucapan marhaba. Adakah boleh kita ucap marhaba, selamat datang, welcome? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Nabi pun pernah menggunakan ucapan marhaba kepada para sahabat. 2735, silakan. Maka daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, zahabtu ila Rasulillah, aku telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah. Fawajadtu, maka aku telah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Pada waktu itu bukanlah Nabi tidak berpakaian, Nabi ada pakaian, cuma bahagian atas badan Nabi tidak ada pakaian. Fawajadtu, maka aku mendapati Nabi sedang mandi, dan Fatimah anak perempuan Nabi tasturuhu, sedang melindungi Nabi, menutup Nabi daripada pandangan manusia, bisaubin, pada waktu itu dengan sehelai kain.
Maka Ummu Hani berkata, fasallamtu, aku telah memberi salam kepadanya. Faqala, maka baginda bertanya, man hadhi, siapa yang bagi salam ini? Maka aku menjawab, aku Ummu Hani. Maka Nabi SAW bersabda, marhaba, selamat datang, welcome, wahai Ummu Hani. Kemudian diceritakan kisah yang panjang. Maka boleh untuk mengucapkan selamat datang, khush amadid, kalau dalam bahasa Urdu, apa welcome, tak ada masalah. Pada waktu itu boleh. Riwayat 2736. Terus maka beliau daripada Ikrimah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma ji'tuhu, pada hari aku kali pertama jumpa dengan Nabi. Apa Nabi cakap kepada Ikrimah? Marhaba, selamat datang, birrakibil muhajir, dengan penunggang yang berhijrah, dengan penunggang yang berhijrah. Maka Nabi sambut Ikrimah walaupun ayahnya telah banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Buraidah, Abdullah bin Abbas, Abu Juhaifah, dan hadis ini sanadnya tidaklah sahih. Kami tidak mengetahui riwayat seperti ini kecuali daripada periwayatan Musa bin Mas'ud daripada Sufyan, dan Musa bin Mas'ud pula adalah seorang yang dhaif di dalam periwayatan hadis. Ya riwayat warawah, baca warawah. An Musa bin Mas'ud summa taraktuh. Kata Muhammad bin Bashar, pada awalnya aku banyak menyalin hadis daripada Musa bin Mas'ud, kemudian aku tinggalkan periwayatan daripadanya. Bab yang ke-35 berkenaan tentang sunnah untuk mendoakan orang yang bersin. Tashmid maksudnya mendoakan dengan ucapan yarhamkallah. Maka al-atis bermaksud orang yang bersin. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, apakah itu tashmid? Jawabul atis, memberi jawapan, mendoakan orang yang bersin dengan ucapan seperti yarhamkallah dan sebagainya. Riwayat 2738. Teruskan. Sabda Nabi SAW, lil muslimi alal muslim, untuk orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 6 hak. Bil ma'ruf, yang pada waktu itu dia perlu jaga dengan sebaiknya. Yusallimu alaih, memberi salam kepadanya apabila bertemu dengannya. Wa yujibuhu, memenuhi jemputan apabila dia mengajak. Wa yushammituhu, mendoakannya dengan ucapan yarhamkallah apabila dia bersin. Wa ya'uduhu, menziarahinya apabila dia sakit. Wa yattabi'u janazatahu, menghantar jenazahnya apabila dia meninggal dunia. Wa yuhibbu lahu, dan menyukai untuknya apa yang seseorang itu suka untuk dirinya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abu Ayyub, Bara', Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian daripada para ulama hadis telah membahaskan berkenaan tentang perawi Al-Harith Al-A'war. 2738. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mukmin, untuk orang beriman ke atas orang beriman yang lain ada 6 sifat yang perlu dia jaga. Ya'uduhu, menziarahinya, idza marida, apabila dia sakit. Wa yashhaduhu, menghadiri pengkebumian jenazahnya, idza mata, apabila dia meninggal dunia. Wa yujibuhu, memenuhi jemputannya, idza da'ahu, apabila dia panggil, dia jemput. Wa yusallimu alaihi idza laqiyah, memberi salam kepadanya apabila bertemu. Wa yushammituhu, dan mendoakan yarhamkallah kepadanya apabila dia bersin. Wa yansahu, dan memberi nasihat untuknya. Wa yansahu, dan menginginkan kebaikan untuknya. Idza ghaba, apabila dia tiada. Au syahida, ataupun ada. Menginginkan yang terbaik untuk seseorang itu waktu dia ada depan kita ataupun tak ada. Hadha hadisun sahih, dan Muhammad bin Musa al-Makhzumi Madini adalah seorang yang thiqah, telah mengambil riwayat daripadanya Abdul Aziz bin Muhammad dan juga Ibnu Abi Fudail. Bab yang ke-36 berkenaan tentang apa yang orang bersin patut ucapkan ketika mana dia bersin.
Orang tu dia bersin, Hashum, apa yang patut dia ucapkan? Riwayat 2739. Terus seorang lelaki telah bersin di sisi Umar bin Khattab, maka pada waktu itu dia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamu ala Rasulillah, dan kesejahteraan atas Nabi. Dia bagi begitu. Sekurang-kurangnya Alhamdulillah dah cukup. Maka Abdullah bin Umar berkata, wa ana aqul, dan aku berkata, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walaisa, namun bukanlah seperti ini yang Nabi ajar kepada kami. Nabi telah mengajar kepada kami untuk kami mengucapkan ketika mana bersin, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Itu yang sunnah. Bukannya Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Bab yang ke-37 berkenaan tentang menjawab salam orang yang bersin. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.